Assalamualaikum. Kenalkan nama cikgu. Cikgu adalah Cikgu Syazwin. Hari ini cikgu nak ajar matematik bagi tahap 2 iaitu tahun 4, 5 dan 6. Topik yang cikgu nak sentuh hari ini adalah berkaitan dengan penukaran unit. Iaitu bagaimana daripada satu unit kita nak tukar kepada unit yang lain. Okay, mari kita tengok. Pertama adalah penukaran unit masa. Okey, bila kita sebut masa, kita tahu ada minggu, hari, jam, minit dan juga saat. Okey, bagaimana nak tukar daripada satu unit kepada unit yang lain? Okey, jadi kita boleh tengok contoh dekat sini. Sebelum tu kita kena tengok ada minggu. Macam mana kita nak tahu dalam minggu ada berapa hari? Jadi satu minggu bersamaan dengan 7 hari. Jadi satu kita darab dengan 7. Maknanya satu minggu 7 hari. Satu hari bersamaan dengan 24 jam. Okey, kita darab dengan 24. Satu jam bersamaan dengan 60 minit. Okey, satu minit bersamaan dengan 60 saat. Cikgu tahu kebanyakan pelajar sudah tahu bagaimana nak buat untuk pendaraban. Tetapi sekiranya kita nak tukar pula saat kepada minit, minit kepada jam, jam kepada hari, hari kepada minggu, kita perlu membuat pembahagian. Okey, di sini cikgu tunjuk contoh formula yang kita boleh rujuk, iaitu daripada saat bertukar kepada minit, iaitu kita bahagi dengan 60. Daripada minit kita nak tukar ke jam, kita bahagi dengan 60 juga. Dari jam nak tukar ke hari, kita bahagi dengan 24. Manakala dari hari untuk tukar kepada minggu, kita bahagi dengan 7. Okey, seterusnya kita nak tengok. Untuk penukaran unit masa, kita ada juga daripada alaf, abad, okey, dekad. Macam mana untuk kita tukar kepada tahun. Jadi cikgu tunjuk kat sini contohnya seperti satu alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Satu abad bersama dengan 100 tahun. Bagi pelajar yang dah hafal tak ada masalah. Jadi pelajar yang belum hafal, ini adalah dia punya formula untuk membantu pelajar untuk mudah ingat. Okey, kat sini kita nampak daripada dekad, satu dekad bersamaan dengan 10 tahun. Manakala satu tahun bersamaan dengan 12 bulan. Okey, itu kalau kita nak mencari dalam tahun ataupun dalam bulan. Tapi kalau kita nak terbalikkan, kita perlu membuat pembahagian. Bahagi semula dengan nilai yang sama. Okey. Mari kita tengok penukaran unit panjang pula. Okey. Dekat sini ada kilometer, meter, sentimeter dan juga milimeter. Jadi kita boleh tengok kat sini daripada kilometer, kita nak tukar kepada meter, kita perlu darab dengan 1000. Daripada meter, nak tukar kepada sentimeter, kita perlu darab dengan 100. Okey, daripada sentimeter, kita nak tukar kepada milimeter, kita perlu darab dengan 10. Bagaimana pula sebaliknya? Daripada milimeter, nak patah semula ke sentimeter. Kita perlu membuat pembahagian. Iaitu, milimeter tukar kepada sentimeter, kita perlu bahagi dengan 10. Okey, daripada sentimeter, nak tukar semula kepada meter, kita perlu bahagi dengan 100. Manakala dari meter, nak tukar ke kilometer, kita perlu bahagi dengan 1000. Okey, kita tengok penukaran unit jisim ataupun berat pula. Okey, dekat sini kita nampak kilogram. Kalau nak tukar kepada gram, kita perlu darab dengan 1000. Manakala daripada gram nak tukar kepada kilogram, kita perlu bahagi dengan 1000. Ini adalah dia punya formula asas dia. Seterusnya, cikgu nak tunjuk penukaran unit untuk isi padu cecair. Okey, daripada liter kita nak tukar kepada mililiter. Okey, kita perlu darab dengan 1000. Manakala mililiter nak tukar kepada liter semula, kita perlu bahagi dengan 1000. Okey, tapi macam mana kita nak buat pengiraan? Sebab nilai itu besar, darab dengan 1000, bahagi dengan 1000. Okey, jadi kita buat latihan sama-sama dengan cikgu. Cikgu akan tunjukkan cara mudah, okey, menggunakan teknik pendarapan dan juga pembahagian. Mari kita tengok. Okey, yang pertama kita tengok apa kehendak soalan.
Okey, di sini soalan kata, tukarkan jarak dalam unit panjang kilometer kepada unit meter. Okey, kita nampak soalan dekat sini. Kita nampak cikgu dah tulis dekat sini 0.340 kilometer dan juga 0.05 kilometer. Apa kita nak buat? Kita kena ingat formula tadi. Kilometer nak tukar kepada meter perlu darab dengan 1000. Manakala meter nak tukar kepada kilometer, kita perlu bahagi dengan 1000. Sekarang kita nak buat apa? Ya, kita nak tukar kilometer kepada meter. Apa yang kita kena buat? Pertama, kita perlu keluarkan dulu. Okey, 0.340 kita perlu darabkan dengan 1000 sebab kita nak tukar kepada meter. Okey, pertama sekali kita kena buat adalah kita tengok bilangan sifar. Untuk darab dengan 1000 tak perlu membuat pembahagian bentuk. Okey, hanya tengok saja bilangan sifar dia ada berapa dan kira. 1, 2, 3. Ada 3 sifar. Jadi bila 3 sifar, apa yang kita perlu buat hanyalah anjak sahaja ke kanan. Kerana darab mesti ke kanan. Okey, formula ni cikgu tahu semua tahu dan semua mudah ingat. Dan bahagi kita anjak ke depan, iaitu ke kiri. Okey, kalau darab kita anjak ke kanan ataupun ke belakang. Okey, nampak kat sini? 1, 2, 3. Jadi kita dapat nilai baru iaitu, ini nilainya, kita tulis kat sini. 340 meter. Okey, mudah. Jadi pelajar tak ada masalah. Okey, sekiranya dia tahu bahawa kanan kita darab, manakala kiri kita bahagi. Okey, kita cuba yang ni pula, 0.05 kilometer. Okay, kita cuba buat 0.05 kilometer. Kita darabkan dengan 1000. Macam biasa, macam cikgu cakap tadi, kita tengok bilangan sifar dia. Ada berapa sifar dia? Ada 3. 1, 2, 3. Jadi kita nak tukar kepada meter, kita anjak ke kanan. Okey, 1, 2, 3. Dekat tempat yang tak ada nombor ni, yang kosong ni kita perlu letak sifar. Okey, letak kosong. Okey, jadi jawapan baru yang kita dapat adalah 50 meter. Okey, mudah kan? Alright, kita tengok latihan seterusnya. Okey. Tukarkan jarak dalam unit meter kepada unit kilometer. Okey, kali ini kita nak tukar daripada meter kepada kilometer. Apa kita boleh buat sekarang adalah kita kena ingat formula. Meter tukar kepada kilometer bahagi dengan 1000. Jadi kita buat 255 kita bahagikan dengan 1000. Okay, nampak? Okey, jadi kita nampak. Okey, macam cikgu cakap tadi, tengok bilangan sifar dia. Okey, tengok bilangan sifar dia ada berapa? Ada 3. Kalau bahagi kita mesti gerak ke depan ataupun gerak ke kiri. Okey, kita buat kat sini. 1, 2, 3. Ini tempat titik perpuluhan yang baru. Depan dia kita hanya tambah sifar. Jadi kita dapat jawapan dia 0.255 kilometer. Okey, itu adalah jawapan baru kita. Seterusnya kita tengok. Okey, 3456 meter. Kita nak tukar kepada kilometer. Jadi buat macam cikgu tadi juga. Okey. Kemudian kita bahagikan dengan 1000. Okey, kita anjakkan saja titik dia. Titik mula daripada belakang ya. Okey, jikalau nombor tu tak ada titik, kita perlu letak titik bermula daripada belakang. Okey, nampak sifar dia ada berapa? Ada 3. Kita anjak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kita dapat titik perpuluhan yang baru di sini. Jadi kita dapat 3.456 kilometer. Okey, mudah kan? Tak ada masalah untuk membuat penukaran daripada unit meter dan kilometer. Jadi kita tengok contoh yang lain, iaitu kilogram kepada gram. Okey, cikgu tunjuk
Kalau kilogram kepada gram, benda pertama yang kita buat adalah kita tengok kilogram kepada gram perlu darab dengan 1000. Jadi buat macam cikgu tadi, okey 7 ni kita darabkan dengan 1000. Okey, kita darab dengan 1000. Okey, seterusnya apa kita kena buat macam cikgu cakap tadi? Okey, kalau darab, kita hanya tengok dia punya sifar, itu yang pertama. Okey, kita tengok sifar dia. Kemudian, kita kena tahu kalau darab mesti ke kanan ataupun ke belakang. Jadi 7 ni kita anjak saja ke belakang 3 kali. Okey, 7 bila kita anjak 3 kali ke belakang, kita akan dapat 7,000. Okey. Jadi kita dapat 7,000 gram. Okey, 7 darab 1000, 7,000 gram. Okey, bagi pelajar yang dah hafal, dah tahu cara pengiraan, tak ada masalah. Bagi pelajar yang perlu anjak, boleh anjak sahaja titik perpuluhan ke belakang. Seterusnya 6.3. Jadi 6.3 kita nak tukar. Kita darab dengan 1000. Okey, 6.3 kilogram darab dengan 1000. Macam cikgu cakap tadi, tengok bilangan sifar dia ada 3. Jadi kita anjak ke kanan ataupun ke belakang 3 kali. 1, 2, 3. Jadi kita dapat berapa? 6,300 gram. Mudah kan? Okey, cikgu harap teknik-teknik yang cikgu guna ni dapat membantu pelajar sedikit ataupun banyak untuk membuat sebarang penukaran unik. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih.